Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar diploma DPP 217. Pada hari ini saya akan mengajar tentang seperti yang saya telah rujuk kepada kamu punya IC dulu, IC kelas. Dia kata bahawa kelas kita yang terdahulu berhenti pada nisbah kecairan. Jadi saya akan bermula mungkin di atas sebelum sampai nisbah kecairan itu kita bincang dulu tentang jenis-jenis nisbah kewangan itu sendiri. Di sini kita perlu melihat kepada nisbah kewangan kerana nisbah kewangan ini merupakan kalau kita lihat sekarang ni macam ni lah, Kementerian Kesihatan memberitahu atau membuat sidang media tentang kesihatan itu. Jadi untuk kesihatan syarikat, maka nisbah kewangan memainkan peranan yang penting, ataupun ianya digunakan sebagai kayu ukur ataupun petunjuk untuk melihat kepada masalah yang wujud atau melihat kepada kesihatan syarikat itu sendiri. Jadi kebanyakan ataupun semua nisbah kewangan ini akan merujuk, dan juga kalau kita lihat dia akan menunjukkan kepada kesihatan syarikat, dan juga kita boleh mengguna pakai nisbah kewangan itu sendiri untuk melihat simptom, juga melihat kepada bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan syarikat itu sendiri. Jadi di sini nisbah kewangan itu sendiri merupakan petunjuk kepada permasalahan syarikat itu sendiri. Dia akan nisbah kewangan ini akan merujuk secara keseluruhannya permasalahan di pendetailan tentang apakah dia yang perlu dilakukan oleh sesebuah syarikat itu sendiri untuk menyelesaikan kemelut kewangan syarikat itu sendiri. Jadi di sini nisbah-nisbah tersebut akan menggambarkan tentang permasalahan syarikat itu sendiri. Dibandingkan, kalau tidak nisbah kewangan itu akan membandingkan data-data tersebut dengan data-data yang dikumpulkan tentang syarikat lain. Tetapi realitinya kalau di US dan sebagainya, kita mudah untuk mendapatkan data-data tersebut. Dikumpulkan dalam satu jurnal percetakan dan sebagainya. Tapi di Malaysia saya cuba, mungkin saya tak tahu dan sebagainya, atau kekurangan maklumat sebagainya, tanya dari library sebagainya, tak ada jurnal-jurnal, atau bukan jurnal lah, percetakan yang menunjukkan tentang data-data nisbah kecairan, nisbah cepat syarikat itu sendiri. Jadi mungkin kalau di Malaysia mungkin dianggap sebagai satu rahsia syarikat itu sendiri. Jadi kalau kita nak buat, kita perlu kalaupun kita ada nisbah kewangan, kalau kita nak buat perbandingan dengan syarikat-syarikat yang lain, mungkin kita perlu untuk merujuk kepada laporan tahunan syarikat. Kita kena kumpulkan 5 atau 6 atau 10 buah syarikat. Kita kumpul, kita ambil data-data tersebut, kita buat satu demi satu nisbah-nisbah tersebut, dan kita bandingkan dengan syarikat kita. Saya tak tahulah kalau kita di Malaysia ni dah dikumpulkan data-data tersebut. Saya tanya library sebagainya, dia tak tahu, mungkin nama lain ke dan sebagainya, itu saya tak pasti. Itu untuk syarikat. Tapi kalau kita kembali kepada bidang yang luar sikit pada syarikat, itu kita sendirilah. Ianya juga sesuatu yang baik untuk dirujuk. Pertama, kalau kita pergi kepada
Okey, nisbah kecairan. Okey, mengukur keperluan syarikat untuk membayar semua obligasi jangka pendek tepat pada masanya. Okey, kalau di sini mungkin kita tak nampak lah, okey, tapi saya nak kembangkan kita ruang lingkup skop pembelajaran kita untuk kita guna pakai di bidang ataupun untuk kegunaan individu itu sendiri. Okey, contohnya di sini, okey, kalau kita lihat hutang jangka pendek dibayar guna aset semasa, aset tukar kepada tunai dengan dengan cepat, itu kecairan yang tinggi. Okey, kalau yang mula pergi kepada individu lah kita sendiri. Okey, nisbah semasa, current ratio dalam bahasa Inggeris lah. Okey, aset semasa dengan dibagikan dengan liability semasa. Okey, kalau kita kembali kepada individu itu sendiri, kita mungkin saya tak nak lah terlampau mengecilkan skop, mungkin saya cover sikit dari segi individu lah, okey. Dan mungkin individu itu sendiri, skop individu itu sendiri mungkin lebih relevan, okey. Jadi saya cuba kaitkan dengan kita punya pengurusan kewangan syarikat sendiri, okey. Kalau individu, okey, aset semasa, okey, apakah aset semasa yang kita ada? Okey, kalau kita lihat aset semasa adalah aset yang boleh ataupun aset yang boleh ditukar kepada tunai dengan segera. Okay. Dibagikan dengan liability semasa. Okay, tanggungan semasa lah, tanggungan kereta dan sebagainya merupakan tanggungan semasa lah. Okay. Jadi aset semasa, okay, kalau kita lihat aset semasa kita, kereta itu sendiri adalah aset, tetapi pembayaran kereta itu sendiri adalah merupakan liability. Itu kena tengok dua-dua, dia ada dua lah. Okay. Jadi kalau kita aset semasa kita, individu, adalah simpanan kita, pelaburan dan sebagainya. Tapi pelaburan itu sendiri tidak semuanya boleh diklasifikasikan sebagai aset semasa. Ada setengah pelaburan tersebut sukar untuk kita cairkan. Okay, mungkin yang paling, kalau kita lihat, yang paling saya selalu bincang adalah ASB itu sendiri. Okay, itu macam dianggap walaupun ianya pelaburan, setengah pelaburan macam pelaburan menjadi ahli dalam bank rakyat itu sendiri, saya kadang-kadang tidak menganggapnya sebagai aset semasa kerana ia mengambil masa yang lama, okay, untuk ditukarkan kepada tunai. KSB merupakan satu aset yang ataupun pelaburan yang seolah-olah dianggap sebagai tunai kerana ianya boleh dicairkan dengan segera. Okay, kamu nak keluar ASB, pergi saja pejabat pos ke bank dan sebagainya, sekarang dah banyak. Okay, BSN pun ada, Hong Leong Bank dan sebagainya ada, Maybank, RHB dan sebagainya. Kalau dulu mungkin tak banyak, sekarang CIMB pun ada. CIMB dah lama dah, okey. Jadi banyak bank yang menawarkan transaksi kewangan, transaksi ASB itu sih. Okay, jadi dianggap sebagai tunai. Okey, hari ini kita boleh keluarkan. Okey. Dan juga kalau kita lihat ianya tidaklah terlalu transaksi terlalu dianggap sebagai fleksibel lah, terlalu fleksibel lah, okey. Hanya dia kenakan dia tak kenakan charge dan sebagainya, okey. Jadi ianya merupakan satu dianggap sebagai aset semasa, okey. Jadi bagi dengan liability semasa, okey. Jadi sini kalau kita lihat sepatutnya, okey, dari segi kewangan itu sendiri, okey, apabila kita, kalau kamu rajin baca dan sebagainya dalam banyak diperbincangkan semasa PKP ini sendiri, Perintah Kawalan Pergerakan, utamanya untuk simpanan dan sebagainya. Okay, rakyat Malaysia tidak mempunyai ataupun saya bawa baca artikel 50% daripada rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan kecemasan RM1,000 saja. Okay, jadi ini merupakan satu permasalahan dari segi nisbah semasa ini. Bagaimana mereka menghadapi kegawatan tanggungan untuk menyelesaikan tanggungan semasa ataupun liability semasa dalam keadaan PKP itu sendiri. Okay, jadi di sini kita
saya nyatakan di sini adalah untuk kita melihat kepada bukan setakat belajar saja, tak tahu apa guna dan sebagainya, tapi kita kaitkan dengan subjek prinsip kewangan itu sendiri. Okay, jadi aset semasa tunai, ASB sebagainya, tak sampai 1,000. Tak tahulah saya 1,000 tu mungkin dalam bentuk ASB ke simpanan bank dan sebagainya. Tapi aset semasa adalah kalau rendah. Bagaimana mereka berhadapan dengan tanggungan semasa kalau tak ada gaji dan sebagainya. Menghadapi PKP sekarang ni, tak boleh pergi bekerja dan sebagainya. Terutama mereka yang, kalau kamu macam kamu kerja TNM tak ada masalah lah, okay? Kamu ada gaji bulanan dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa kalau kamu baca surat khabar dan sebagainya, lembaga pinjaman perumahan dan sebagainya, PSA tu tidak menawarkan penangguhan pembayaran rumah kerana kita dapat gaji. Kamu dengan saya pun dapat gaji bulan-bulan, tak ada potong gaji dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang bekerja sendiri, okay, bekerja gaji harian dan sebagainya, mereka tidak dapat gaji semasa PKP itu sendiri kerana mereka tidak dapat bekerja. Perniagaan dihentikan. Jadi di sini penting, okay, kalau kita sebagai individu, kita penting untuk melihat nisbah semasa kita sendiri. Okay, itu individu. Kalaulah syarikat, lagilah perlunya kepada melihat kepada nisbah semasa itu sendiri. Okay, aset semasa bagi liability semasa, mengukur sama ada syarikat dapat bayar semua hutang jangka pendek jika semua aset ditukar kepada tunai. Untuk kalau kita lihat, ini bukan setakat untuk berdepan dengan kegawatan. Okay, dalam keadaan sekarang lah, contoh syarikat sebagainya. Okay, keadaan di mana pengeluaran ditangguhkan, tak boleh keluar barang dari PKP itu sendiri. Okay, syarikat. Bagaimana mereka berdepan dengan tanggungan semasa itu sendiri. Okay, tanggungan semasa. Okay, bagaimana mereka berdepan dengan tanggungan semasa. Okay, itu masa kegawatan, tak boleh pengeluaran dan sebagainya. Okay, saya kembangkan lagi kita punya perbincangan kepada semasa ekonomi tengah berkembang dengan baiknya. Contoh, apabila wujudnya permintaan yang tinggi. Okay, contohnya macam nak hari raya dan sebagainya. Tahun hari ini, tahun raya tahun ini kita tak tahulah. Okay, kerana PKP kalau wujud lagi, maka hari raya kita taklah seberiap macam dulu. Okay, contoh macam apa telah berlalu itu semasa sambutan Tahun Baru Cina. Okay, pertama kalau kita lihat, yang penting adalah peningkatan dari segi permintaan, terutamanya macam minuman kotak sebagainya. Okay, jadi di sini syarikat, jikalau mereka mempunyai aset semasa tunai yang banyak, okay, semasa tempoh tersebut permintaan yang amat tinggi untuk minuman kotak itu sendiri. Okay, maka di situ mereka nak keluarkan barangan, mereka perlu kepada bahan mentah. Jadi apabila ambil saja bahan mentah, maka mereka perlu membayar, mungkin dalam masa 3 bulan sebagainya, perlu membayar kepada pembekal. Jadi kalau kita lihat peruncit dan sebagainya, mungkin beli barang dia tak bayar masa tu, dia tunggu masa dan sebagainya, okay, tempoh tertentu dan sebagainya boleh dibayar. Jadi dalam tempoh selang masa tersebut, syarikat perlu mungkin membayar menggunakan tunai kepada pembekal bahan mentah itu sendiri. Jadi semasa keadaan tersebut, mereka memerlukan kepada aset semasa. Itu salah satu yang terbaik adalah tunai itu sendiri. Okay? Jadi kalau kita lihat dua senario, okay? Senario semasa kegawatan yang kita tidak jangkakan semasa bulan 1 dulu, tapi ianya telah berlaku pada bulan Mac. Okay? Jadi mereka perlu untuk membayar kepada pembekal dan sebagainya. Okay? Kerana kalau kita lihat, itulah realitinya. Saya kaitkan dengan ekonomi sikit. Okay? Multiplier effect itu sendiri. Okay? Kesan apabila satu syarikat dibayar kepada pembekal akan bayar kepada pembekal yang lain. Pembekal itu sendiri mungkin dia dapat duit semasa kegawatan, semasa keadaan PKP itu sendiri, dia dapat duit, dia akan bayar kepada pekerjanya. Okay? Mungkin pekerja tersebut bekerja 50% daripada kapasiti dia, tapi dia masih dibayar penuh. Jadi ini kalau kita lihat, ini akan secara tidak langsung membantu dari segi pergerakan ekonomi itu sendiri. Satu tolong satu dan sebagainya. Okay? Itulah realitinya
berlaku. Okey. Jadi kalau kita lihat nisbah semasa adalah merupakan satu yang amat penting. Okey. Mengukur sama ada syarikat dapat bayar semua hutang jangka pendek jika semua aset ditukar kepada tunai. Okey, jadi dua senario, semasa pergawatan ekonomi, semasa ekonomi tengah membangun dan sebagainya, keperluan untuk menambahkan pengeluaran dan sebagainya, maka kita boleh gunakan aset semasa kita untuk membayar kepada liability semasa itu sendiri. Okey. Jadi kalau kita lihat nisbah kecairan adalah merupakan satu yang amat penting. Okey, untuk bayar semua obligasi jangka pendek tepat pada masanya. Kerana kalau kita lihat realitinya dalam syarikat dan sebagainya, mereka mempunyai waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan. Okey, contoh 3 bulan kena bayar hutang. Kalau tak bayar hutang akan dikenakan penalti dan sebagainya. Semua realiti. Okey, bukan setakat syarikat dia. Kita sendiri, individu juga pakai kredit kad kena bayar pada tempoh yang telah ditetapkan. Okey, kalau kamu tak bayar pada tempoh yang ditetapkan, maka dia akan kenakan penalti. Maka kamu terpaksa bayar. Okey. Jadi di sini ini merupakan, kalau kita lihat, kalau syarikat dikenakan penalti, maka ini merupakan satu kerugian kepada syarikat. Jadi mereka perlu mempunyai nisbah semasa yang boleh menyelesaikan segala tanggungan ataupun liability semasa itu tepat pada masanya. Okey. Syarikat juga bukan setakat, kalau individu mungkin kita tak kisah. Okey. Kita hanya melihat kepada tak apalah, duit ada lebih sikit, apalah, kita labur sikit. Okey, ataupun tak apalah, kita bayar sikit tak bulan ni. Okey, ataupun kita tak apalah, kita bayar lebih dan sebagainya. Tapi syarikat perlu untuk merancang. Okey, kalau orang pun tak merancang pun tak boleh jadi juga. Syarikat lebihlah perlu, terutamanya apabila melibatkan modal kerja yang besar. Dia perlu merancang. Okey, tengok bila waktu yang perlu bayar. Okey, dia kena merancang, kena ada duit tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Sama juga kita. Okey, kalau tidak hujung bulan. Itu sebabnya kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang, PKP itu sendiri, kerajaan telah seolah-olah, bukan seolah-olah, memang paksa lah kot, bank-bank ni supaya menangguhkan pembayaran. Okey, kerana mereka, kerajaan tahu bahawa ramai kalangan rakyat yang mungkin tak mampu nak bayar dan sebagainya, maka dia akan calon macam paksa lah bank-bank ni supaya menangguhkan pembayaran. Okey, kerana memang realitinya ramai di kalangan mereka yang mungkin tidak mampu untuk membuat pembayaran bulanan untuk rumah, kereta dan sebagainya. Okey, kerana mereka, terutamanya mereka yang berniaga sendiri ataupun mereka yang bekerja sendiri dan sebagainya, okey, mereka tidak mampu. Okey, jadi di sini kalau kita lihat pentingnya aset semasa itu, okey, untuk menanggung liability semasa itu. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin besar aset semasa itu sendiri dibanding dengan liability semasa, maka makin tinggilah kita punya keupayaan untuk membayar nombor yang atas ni lah, jumlah yang atas ni lebih banyaklah ataupun lebih tinggilah keupayaan sebuah syarikat untuk menjelaskan tanggungan semasa itu. Okey, jadi sama juga macam individu dan sebagainya, apabila kita mempunyai aset yang banyak, aset semasa lah, bukan aset rumah dan sebagainya, kerana ianya mengambil masa yang lama untuk dicairkan. Dan juga kita perlu melihat adakah aset tersebut telah dibayar sebenarnya ataupun tidak. Okey, kalau setakat ubah baru bayar hutang 25 tahun, bayar setahun, bagi saya, terutamanya kalau rumah tu untuk kita duduki sendiri, yes, memanglah dia merupakan aset tetap, aset, tetapi aset yang belum dibayar sebenarnya. Okey, kalau kita ada 4-5 buah rumah, tak ada masalah. Okey, tetapi realiti kita perlu melihat kepada keadaan semasa itu. Okey, selalu aset tetap itu sendiri ianya banyak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi itu sendiri, kerana ianya mengambil masa yang lama untuk dicairkan. Okey, kalau macam aset semasa, macam ASB contohnya, aset yang paling cair sekali. Okey, dalam keadaan semasa sekarang, kalau kamu ada, contohnya kamu menghadapi kegawatan, mereka yang mungkin berniaga dan sebagainya, tapi mempunyai ASB yang banyak, ada mungkin satu family dia ada anak 5-6 orang, dia simpan setiap orang ada 300,000 dan sebagainya, ada 6 orang, 1.8 juta. Okey,
perlu, okey, macam pembayaran ESB itu sendiri, duit itu boleh digunakan. Okey, bagi mereka, contohnya mereka yang mengalami masalah company tak berniaga dalam PKP itu sendiri, dia ada ESB. Maka ESB itu boleh digunakan pakai untuk membuat pembayaran tanggungan itu sendiri. Jadi nisbah semasa semakin tinggi nombor di atas, semakin baiklah keadaan individu dan juga syarikat itu sendiri. Dua-dua ianya mungkin nisbah semasa itu sendiri. Satu nisbah yang boleh, bukanlah semua nisbah kewangan di sini boleh, memang nama pun kewangan, okey, tapi tak boleh, taklah semua nisbah kewangan itu boleh digunakan untuk individu. Tapi saya beranggapan bahawa nisbah masa itu sendiri boleh digunakan pakai untuk individu dan juga syarikat itu sendiri. Okey, kita boleh menilai di manakah letaknya kita itu sendiri. Terutamanya apabila kita membincangkan tentang nisbah semasa itu sendiri, terutamanya dalam keadaan sekarang ini, PKP dan sebagainya, keadaan ekonomi berubah dan sebagainya. Sekurang-kurangnya, kalau kita lihat, kalau kamu baca artikel dan sebagainya, sekurang-kurangnya, okay, tapi dia tak bincang aset semasa lah. Dia hanya meletakkan satu ciri saja, okay, itu simpanan, okay, simpanan kita. Okay. Sekurang-kurangnya, okay, ini satu kajian yang dibuat oleh bank lah, bank. Okay, ataupun satu data yang amat penting yang banyak diperbincangkan adalah sekurang-kurangnya individu itu sendiri perlu ada 10 bulan gaji sebagai simpanan. Maksud dia, kalau dia gaji dia 3,000 sebulan, maka sepatutnya dia kena ada simpanan 30,000 untuk berdepan dengan situasi kemalaysiatan macam sekarang ni lah, pada semasa sekarang. Sekurang-kurangnya. Tapi realitinya, apa yang saya baca dan sebagainya dalam surat khabar, internet dan sebagainya, kajian daripada Bank Negara dan sebagainya, kajian daripada institut kebanyakan institut kewangan dan sebagainya, 50% daripada rakyat Malaysia hanya mempunyai simpanan kecemasan RM1,000. Atau maksudnya, kalau kita nak buat perbandingan lah, okay, tapi RM1,000 adalah merupakan satu yang amat kecil. Okay, takkan berapa persen rakyat Malaysia yang mempunyai gaji yang RM1,000 saja. Maksudnya tak sampai sebulan lagi simpanan mereka. Okay, jadi simpanan kecemasan tak sampai sebulan. Bagaimanakah mereka boleh berdepan dengan keadaan semasa dalam PKP itu sendiri? Okay, saya nak kaitkan dengan PKP itu sendirilah. Okay, kerana kita berdepan dengan PKP itu sekarang. Okay, jadi itulah realiti semasa, keadaan yang agak runcing jugalah, walaupun kita merasakan bahawa kita berada dalam keadaan selamat. Okay, tapi realitinya di luar sana, ramai di kalangan rakyat Malaysia berdasarkan pada kajian mempunyai masalah kewangan yang besar, kerana sepatutnya, sekurang-kurangnya mereka ada 10 bulan gaji dalam bentuk simpanan. Okay, itu merupakan salah satu petunjuk yang paling minimum. Okay, kerana kalau kita lihat 10 bulan itu merupakan satu masa yang agak besar, tetapi realiti, okay, bukan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya 6 bulan baru kita mula mendapatkan pekerjaan baru dan sebagainya. Bagaimana kita berdepan dengan pembayaran rumah, pembayaran kereta dan sebagainya, pembayaran untuk mereka terdapat punya anak dan sebagainya, pembayaran untuk sekolah, pembayaran pelbagai, okay? Kereta juga pelbagai, okay? Nak bayar seorang bulanan, bayar insurans, bayar road tax, bayar minyak dan sebagainya. Okay? Jadi kalau kita lihat, itulah 10 bulan sebenarnya, okay? Aset semasa, okay? Dalam bentuk tunai, dalam bentuk simpanan, 10 bulan gaji sebenarnya untuk kita mampu berdepan dengan kegawatan ekonomi. Bukanlah kegawatan ekonomi, katakanlah
mereka yang bekerja bidang swasta sebagainya diberhentikan kerja sebagainya. Okey, 10 bulan. Okey, dalam keadaan sekarang, walaupun tidak, mereka belum lagi, ada yang dah berhenti kerja sebagainya, tapi realitinya, kajian menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai simpanan kecemasan RM1,000. Bagaimana mereka berdepan dengan keadaan tersebut. Jadi itulah yang saya kaitkan dengan kita punya senario individu sendiri, supaya kita nampak keperluan melihat kepada nisbah semasa itu sendiri, bukan setakat untuk syarikat, tetapi untuk kita sebagai seorang individu. Okey, seterusnya, kalau kita lihat, macam syarikat dan sebagainya, itu sebab kalau kita lihat, ASB adalah merupakan salah satu pelaburan yang terbaik. Kalau kita lihat di sini, syarikat, nisbah semasa terlalu tinggi, kita punya aset semasa terlalu tinggi, terlampau banyak pelaburan, maksud sini pelaburan dalam aset semasa lah, yang tidak memberikan pulangan tinggi. Tetapi kalau kita lihat ASB itu sendiri, di samping ianya merupakan satu pelaburan yang dianggap memberikan pulangan yang terbaik jugalah. 6% walaupun kita lihat tahun ni agak kecil. Tetapi kecairannya adalah tinggi. Kalau dilihat realiti di sini, rugi kerana pelaburan dan aset semasa hanya memberikan pulangan yang rendah. Kalau kita lihat macam syarikat sebagainya, mereka tidak dibenarkan untuk melabur dalam ASB. Individu saja, individu juga kalau ASB sebagainya, individu Bumi Putra saja yang dibenarkan untuk melabur dalam ASB tadi. Bumi Putra, ASB, Amanah Saham Bumi Putra tadi. Jadi di sini kalau kamu ada ni, tapi bagi tentera sebagainya, kamu mungkin lebih baik melabur dalam koperasi tentera, LTAT sebagainya. Walaupun ada isu-isu tertentu yang wujud di situ, dia tak bincang lah tentang LTAT, koperasi tentera. Tapi kalau macam saya sebagai seorang awam, saya menganggap ASB itu sendiri adalah merupakan satu seolah-olah dia pelaburan, tapi pelaburan yang seolah-olah bercirikan aset semasa. Kalau pelaburan selalunya memberi pulangan yang tinggi. Jadi aset semasa tak beri pulangan yang tinggi. Tetapi oleh kerana ASB itu sendiri pelaburan yang bercirikan aset semasa, maka itulah satu bentuk pelaburan yang saya anggap antara yang terbaik, yang mungkin banyak negara-negara luar yang tak ada cara pelaburan ataupun amanah saham yang sedemikian rupa berbanding dengan di Malaysia. Kita mempunyai satu bentuk ASB itu sendiri, untuk Bumi Putra ini satu pelaburan yang terbaik, yang patut dimanfaatkan. Seterusnya kita banyak juga membincang tentang perkara tersebut. Kita kembali kepada kita punya prinsip kewangan itu sendiri, dalam bentuk nisbah kewangan. Kita pergi kepada nisbah cepat. Aset semasa tolak inventory bagi liability semasa. Aset semasa, aset yang boleh ditukarkan macam tunai dan sebagainya, tolak inventory bagi dengan liability semasa. Mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai untuk tampung liability semasa. Kerana kalau kita lihat, kadang-kadang inventory juga boleh memberi kesan kepada aset itu sendiri. Aset juga dianggap sebagai inventory, juga dianggap sebagai aset. Jadi aset semasa tolak inventory. Apakah dia, kalau kita lihat nisbah cepat ini, apakah dia sebenarnya aset yang paling cepat boleh dicairkan setelah kita tolak inventory? Kerana dalam inventory itu ada termasuk dalam aset semasa adalah inventory itu sendiri. Dia gabung sekali aset semasa yang atas tadi, nisbah semasa tadi, dia masuk. Jadi nak
nak cari yang paling tepat. Okay, kerana kalau kita lihat, walaupun inventory itu masuk dalam dikumpul semasa ataupun dikumpul dalam aset semasa, tetapi inventory ini bukan mudah untuk dicairkan. Dan juga ianya kalau kita dalam keadaan semasa sekarang, okey, dalam keadaan PKP ni contohnya. Okey, kalau macam Proton dan sebagainya, okey, dia mungkin banyak mempunyai inventory. Tetapi dalam keadaan semasa permintaan adalah rendah. Okey, orang tak boleh beli. Okey, showroom juga ataupun pusat pameran juga ditutup sekarang. Okey, jadi tak sukarlah, okey, kecuali dia nak beli secara online. Tapi lagi, okay. Ini pengalaman saya sendiri, bukan pengalaman lah, realitinya tak boleh register juga, okay. Tak boleh register. Jadi kalau kita tak boleh didaftarkan, belum lagi boleh didaftarkan, bagaimana bank akan membuat pembayaran kepada Proton itu sendiri? Contoh Proton itu sendiri. Maka di sini inventory itu sendiri mungkin dalam banyak keadaan, okay, dia mungkin tidak boleh dicairkan dengan segera. Okey, kalau simpanan di bank dan sebagainya, syarikat ada wang tunai yang besar dalam bank dan sebagainya, mereka boleh mengeluarkan wang tersebut dalam keadaan PKP dan sebagainya. Okey, dia keluarkan sign check saja, okey. Boleh menyelesaikan liability semasa dan sebagainya. Tapi kalau inventory, dia nak jual inventory dalam keadaan sekarang bukan mudah. Okey, mungkin dia boleh jual, tetapi tidak boleh didaftarkan. Apabila tidak boleh didaftarkan, bank tak akan keluarkan wang kepada contohnya Proton dan sebagainya. Jadi itulah realiti semasa. Okay, di sebelah cepat sendiri dia akan lebih mendetailkan tentang aset semasa itu sendiri. Okay, mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai untuk tampung liability semasa. Ini hampir tunai lah, okey. Inventory adalah aset hampir tunai, tapi dia digabung dan dimasuk dalam aset semasa lah, okay? Selalunya dia anggap sebagai aset semasa. Walaupun kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, ianya inventory itu sendiri macam Proton dan sebagainya, inventory itu sendiri tidak dianggap dalam keadaan sekarang lah, okay? Bukan saya nak katakan keadaan semasa, okay? Keadaan sekarang yang keadaan PKP dan sebagainya, ianya mungkin aset hampir tunai, tetapi dia seolah-olah dah jauh sikit daripada aset hampir tunai lah dalam keadaan semasa dan sebagainya. Jadi di sini di sebelah cepat dia akan mengukur kepada aset semasa ni dalam mungkin keupayaan tunai itu sahaja. Kata aset semasa tolak inventory. Okay. Terus kepada nisbah aktiviti. Okay. Mengukur kecekapan syarikat di dalam menguruskan aset. Apabila nisbah aktiviti tinggi, maka tahap jualan adalah tinggi. Okey, kos barangan dalam jualan. Okey, nanti saya cek balik nak KBDJ ni, okey. Tapi pusing ganti inventory turnover. Okey. Okey, kos barangan, mana kos barangan dalam jualan ni? Okey, dia cost of goods sold. Okey, dalam bahasa Inggeris kata cost of goods sold. Saya tak tahulah bahasa Malaysia ni KBDJ lah. Okey, bagi inventory. Okey, maksud di sini adalah berapa kalikah dalam setahun inventory dijual dan stok ditambah. Okey, pusing ganti inventory. Okey, berapa kalikah inventory itu dijual. Okey, maksud di sini paling mudah. Okey, pusing ganti inventory adalah contohnya. Okey, kalau kita lihat kenapa Tesco dan sebagainya semasa sambutan tahun baru Cina, okey, mereka kadang-kala boleh menjual, contohnya kalau saya lihat paling mudah lah, okey, air kotak lah, okey, paling mudah, contoh paling mudah. Okay, air kotak dijual pada harga yang amat rendah. Okay, berbanding dengan waktu-waktu biasa. Ada dua senario di sini sebenarnya. Okay. Pertama, mungkin mereka mendapat harga yang paling rendah daripada pekan.
ataupun mereka, ataupun Tesco tu, bukan mereka lah, Tesco lah senang, Tesco kata mudah, Tesco lah, okay, contoh Tesco tu sendiri membeli pada harga rendah tapi profit margin ataupun keuntungan yang amat tipis sekali. Okay. Tetapi ramai orang akan bertanya, persoalan yang utama adalah bagaimanakah keuntungan yang kecil tersebut boleh menampung kos pekerja dan sebagainya. Okay. Jadi di sinilah yang paling relevan sekali adalah pusing ganti inventory. Semakin cepat pusing ganti inventory dijual dan stok ditambah. Okay? Semakin cepat pusing ganti inventory, okay? Walaupun keuntungan daripada air kotak tersebut adalah amat tipis, okay? Mungkin satu tray dia dapat 50 sen sahaja. Okay? Contoh. Tetapi kecepatan pusing inventory itu sendiri akan memberikan pulangan yang besar kepada Tesco. Contoh, masa tahun baru Cina dan sebagainya, walaupun dia dapat 50 sen satu tray, contohnya dia 24 kotak, 5 kotak, tetapi mungkin petang lori daripada pembekal hantar 500 tray, malam pukul 10 dah habis dah. Pagi besok tu datang lagi 500 tray. 2 jam habis sebagainya. Jadi itulah realitinya. Makin cepat dia berpusing, makin banyaklah wang yang diperolehi. Dan satu lagi isu, bukan isu lah yang baik ya. Dapat duit, Tesco tu sendiri dapat duit, kerana kebanyakan jualan mereka ada dalam bentuk tunai ataupun kredit kad sebagainya, dianggap sebagai tunai kerana cepat dalam masa 30 saat 2 minit 3 minit wang tersebut akan berpindah daripada pemegang kad kepada Tesco. Jadi di situ dapat duit, Tesco akan melabur, akan simpan dalam overnight, simpan dalam simpanan semalaman. Tapi simpanan semalaman ni bukan semua kita boleh manfaatkan. Minimum tak silap saya pernah tanya lah, 1 juta. Semalaman 1 juta, dia bagi pulangan 1%. 1 juta Tesco boleh buat sedemikian. Dapat duit pulangan yang kecil setiap tray itu sendiri, tetapi boleh dilaburkan kembali. Dan realitinya Tesco akan hanya membayar kepada pembekal dan sebagainya setelah 3 bulan. Maka di sini setiap malam dia dapat 1 juta, contohlah, dia dapat 1 juta dan dilaburkan, dan dia akan laburkan kembali, pulangan tersebut. Dengan pulangan tersebut dilabur kembali. Maka di sinilah kalau tidak pentingnya pusing ganti inventory itu sendiri dalam melihat kepada senario tersebut. Walaupun orang, yalah, banyak, siapa tak tahu dulu daripada keawalan dulu, sebelum belajar finance dan sebagainya, sebelum saya tengok realiti semasa dan sebagainya, saya tak tahu bagaimana Tesco ini boleh mendapatkan pulangan yang tinggi. Kadang-kadang kalau nak buat perbandingan dengan kedai acung, kedai Ali dan sebagainya, kita tak nampak bagaimana mereka boleh menjual barangan tersebut jauh lebih rendah. Itu kembali merujuk kepada pusing ganti inventory. Itu sebabnya kalau saya nak beritahu senario kamulah tahun 2010, 2011 sebagainya, Tesco pucuk. Diberi kebenaran, Tesco minta kerajaan diberi kebenaran untuk berniaga 24 jam, buka 24 jam. Maka apa yang berlaku, sebulan saja dibuka 24 jam, peniaga-peniaga kecil-kecilan, kedai runcit sebagainya mengalami kerugian yang teruk. Orang tak pergi ke kedai Amat, Acong dan sebagainya, kerana Tesco sendiri menyediakan suasana beli belah yang nyaman. Aircon ada, senang nak ambil, bayar boleh pakai kad kredit dan sebagainya. Berbanding dengan kedai acong dan sebagainya, kena bayar cash. Nak parking
lagi, parking tidak disediakan. Kalau macam Puchong dan sebagainya mungkin agak sukar, dia nak parking lagi dan sebagainya. Tesco disediakan parking. Okey, yang setengah tu yang lebih baik, parking pun cuma. Okey, itulah kalau kita lihat menggalakkan. Dan juga kalau kita lihat realiti, kalau kamu tengok realiti di Malaysia itu sendiri, kebanyakan rumah, kebanyakan kawasan bandar, kawasan KL dan sebagainya, mereka mempunyai pengangkutan sendiri, ada motor ke, kereta dan sebagainya, memudahkan mereka untuk ke Tesco. Kalaulah kan, mereka tak ada pengangkutan, mungkin mereka akan pergi ke Kedai Ahmad, Kedai Chong yang berdekatan dengan rumah mereka. Tapi oleh kerana Tesco buka 24 jam, ada setengah kerja siang, malam tak kerja sebagainya, ataupun malam kerja, siang tak kerja sebagainya, dan harga yang sedemikian dengan suasana beli belah yang nyaman dan sebagainya, boleh pakai kad kredit sebagainya, parking free dan sebagainya, menggalakkan mereka shopping di Tesco sebagainya. Menyebabkan kedai-kedai runcit dan sebagainya jualan mereka merosot. Maka menyebabkan sebulan saja Tesco Puchong itu dibenarkan untuk menjalankan perniagaan 24 jam itu sendiri. Itulah realiti semasa, kerana mereka mempunyai kecekapan. Kalau kita lihat sekarang ni, dia boleh buat, walaupun kalau kita lihat orang rasa wah susah nak beli dan sebagainya. Maidin dah, Tesco saya dah lama buat, Jahit saja dah buat, Tesco dah buat, Maidin dah buat, iaitu pembelian secara online. Sebelum PKP lagi dia dah buat dah, dihantar ke rumah dan sebagainya. Jadi ini secara tak langsung, di samping dia pusing inventory dan sebagainya yang cepat, dia buat jualan rumah, jualan secara online dan sebagainya. Ini akan meningkat dengan ini pusing ganti inventory. Jadi semakin tinggi aktiviti inventory dijual dan stok ditambah dan sebagainya, semakin tinggilah keuntungan yang didapati oleh syarikat, oleh Tesco dan sebagainya. Walaupun keuntungan bagi setiap unit jualan adalah kecil, ataupun kita pergi kepada perkataan yang mudah adalah economies of scale itu sendiri. Kenapa kereta Jepun boleh dijual murah berbanding dengan kereta Amerika, kereta Jerman dan sebagainya? Salah satu puncanya adalah economies of scale ataupun skala ekonomi yang besar. Mereka boleh menjual dengan jumlah yang besar, maka setiap unit yang terjual walaupun keuntungannya agak tipis, tetapi jumlah jualan yang besar. Sama juga konsep macam pusing ganti inventory. Untung sikit, tetapi pusingan inventory itu makin cepat. Itulah realiti semasa yang kita lihat daripada Tesco, Giant dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat, kerajaan taklah semudah untuk membenarkan Tesco, hypermarket sebagainya untuk masuk ke Malaysia. Dan juga kalau kita lihat, mungkin oleh kerana pasaran kita juga adalah kecil berbanding dengan negara-negara yang lebih besar, yang mempunyai penduduk yang lebih besar dan sebagainya. Contoh macam Indonesia dan sebagainya. Jangan kamu salah anggap bahawa Indonesia itu sendiri negara yang miskin. Tetapi kalau kita tengok golongan yang kaya itu sendiri, jumlah golongan yang kaya itu mungkin lebih daripada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Jadi kuasa mereka, beli mereka adalah tinggi. Sebab kenapa Coke laku juga di Indonesia, Pepsi dan sebagainya laku di Indonesia. Walaupun kita menganggap bahawa Indonesia merupakan sebuah negara miskin, tapi kerana kamu kena tengok secara terperinci tentang jumlah golongan T20 itu sendiri ataupun M40 dan juga B40. B40 mungkin ramai lah, tetapi T20 itu sendiri, golongan yang kaya itu sendiri, walaupun kita nampak negara miskin, tetapi jumlah yang kaya itu sendiri lebih ramai daripada penduduk Malaysia. Jadi wujudlah situ permintaan yang tinggi. Seterusnya kita pergi kepada dalam nisbah aktiviti adalah purata masa kutipan. Ini merupakan satu benda yang amat penting, terutama untuk syarikat lah. Ini saya tak nak bincangkan tentang individu dan sebagainya, kerana lebih tertumpu kepada syarikat itu sendiri. Purata masa kutipan. Maksud akaun belum terima, maksud dia hutang lah.
akaun belum terima ni kalau perkataan mudah hutang bagi dengan jualan sepenuhnya lah, okey, jualan secara tunai dengan jualan secara hutang, credit sales dengan cash sale campur sekali bagi dengan 360. Okey, purata masa kutipan adalah masa kutipan pembayaran tunai daripada pelanggan. Okey, ini juga merupakan salah satu benda yang amat penting. Okey, bagaimana sesebuah syarikat itu sendiri menguruskan jualan secara hutang itu sendiri. Okey, akaun belum terima. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ABT itu sendiri, akaun belum terima itu sendiri adalah kecil, maka purata masa kutipan juga akan menjadi lebih kecil. Okey, makin cepat kalau syarikat boleh mengutip hutang-hutang yang tertunggak dan sebagainya, makin cepatlah wang tersebut boleh dilaburkan kembali. Tetapi syarikat perlu melihat kepada pembeli itu sendiri. Syarikat tidak boleh terlalu ketat dari segi pembayaran. Itu sebabnya, okey, kenapa ini boleh diabaikan oleh Tesco, Giant dan sebagainya. Kerana mereka tidak mempunyai akaun belum terima. Okay? Segala jualan adalah dalam bentuk tunai. Okay? Dalam bentuk tunai. Okay, jadi purata masa kutipan boleh diabaikan dari segi Tesco dan sebagainya. Tapi kalau macam syarikat kedai acor, amat dan sebagainya, ataupun macam apa, Proton dan sebagainya, mungkin juga dia adalah sikit, okay? Tempoh antara penghantaran kenderaan dengan pembayaran daripada bank dan sebagainya, okay? Macam Proton dan sebagainya adalah wujud keadaan demikian, okay? Purata masa kutipan, tapi taklah berapa relevan lah, okay? Tetapi bagi perniagaan, okay, macam perniagaan penjualan minuman kotak, okay, penghilang minuman kotak yang hantar minuman kotak kepada Tesco dan sebagainya. Yes, itu kita purata masa kutipan perlu diambil kira, kerana kebanyakan, okay, kalau macam Tesco dan sebagainya, dia mengambil masa kadang-kadang 3 bulan untuk membuat pembayaran kepada pembekal. Okay. Jadi masa kutipan pembayaran tunai daripada pelanggan adalah amat penting. Okay, makin cepat, makin banyaklah keuntungan kepada syarikat, kerana wang tersebut boleh dilaburkan, okay, ataupun boleh membuat pembayaran kepada pembekal untuk membekalkan bahan mentah dalam jumlah yang lebih besar, terutamanya semasa sambutan perayaan, contoh macam minuman kotak sebagainya. Dia dapat duit banyak daripada pembeli, okay, dapat duit, dia bayar terus kepada pembekal bahan mentah. Pembekal bahan mentah akan hantar dengan segera kepada penghilang akan boleh keluarkan jumlah yang besar. Tetapi benda ini perlu isu ini perlu ditangani dengan cara yang terbaik. Okay, jadi cara kalau kita lihat pembelian barangan sebagainya, itu lebih kompleks lah kita nak bincang. Okay, jadi seterusnya, okay, purata masa pembayaran, akaun belum bayar. Okay, bagaimana kita membayar? Okay, atau bagaimana, kata mula, bagaimana Tesco lah. Okay, jangka masa syarikat membayar kepada pembekal. Okay, kalau kita lihat kebanyakannya, okay, kebanyakan pembekal akan memberikan diskaun kepada pembeli. Okay, kalau semakin cepat pembeli bayar, okay, makin dia akan bagi diskaun dan sebagainya. Kalau 3 bulan dan sebagainya, mungkin tak ada diskaun lah. Okay, jadi perlu kepada pengiraan lah dalam hal masa kutipan pembayaran, purata masa pembayaran itu sendiri. Okay, Tesco dia kena tengok, okay, kalau dia dapat duit ni, dia labur keluar, adakah lebih untung
dia nak bayar sekarang dengan diskaun yang diberikan, ataupun dia dapat duit daripada pada pembeli, wang tersebut dilaburkan kembali dalam sistem dan sebagainya. Okey, beli saham ke dan sebagainya. Ataupun lebih baik dia menerima diskaun bayar awal untuk menerima diskaun pembayaran cepat kepada pembekal itu. Pembekal memberikan diskaun. Okey, jadi perkara ini harus diambil kira. Okey, isu tersebut perlu kira, terutamanya bagi syarikat, kerana mereka amat mementingkan keuntungan. Okey, syarikat memang dia perlu mendapatkan maximize the wealth, memaksimalkan keuntungan syarikat. Itu adalah merupakan tujuan syarikat itu ditubuhkan. Jadi syarikat perlu untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi salah satu caranya adalah purata masa pembayaran dan sebagainya, dia kena mengira, okay, membuat pengiraan dan sebagainya. Adakah lebih baik wang daripada Centesco, daripada pembeli, dilaburkan kembali, ataupun bayar segera kepada pembekal untuk mendapatkan diskaun yang ditawarkan oleh pembekal kepada Tesco. Jadi benda-benda ni perlu, isu ni perlu diperhalusi dalam melihat kepada isu tersebut. Okey, jangan kita tak ambil lah, kita biar. Okey, seterusnya adalah pusing ganti jumlah aset. Okey, jualan bagi dengan jumlah aset. Okey, maksud di sini adalah mengukur keupayaan syarikat menggunakan semua asetnya untuk mendapatkan jualan. Okey. Okey, saya terang dulu, okey, lepas tu saya akan terangkan secara detail lah. Okey. Apabila kurang keuntungan, maka perlu tingkatkan jualan dan mengurangkan aset. Okey, jadi kalau kita dalam pusing ganti jumlah aset adalah keberkesanan ataupun produktiviti aset untuk menjana jualan itu sendiri. Okey, pusing ganti jumlah aset adalah keberkesanan ataupun produktiviti aset itu sendiri untuk menjana jualan. Tetapi kita bukan setakat hanya merujuk kepada isu ini, tapi kita juga sebenarnya perlu melihat kepada benda ni mungkin jualan lah, okay, tapi kos juga, okay? Kita perlu melihat kepada kos itu sendiri, okay? Untuk mengurangkan kos itu sendiri. Okay, kita boleh jual jumlah yang besar dan sebagainya, tapi kos jualan kita adalah tinggi. Jumlah kos jualan kita adalah tinggi, maka kalau di situ mungkin jumlah aset kita banyak pun, tapi kos jualan kita adalah tinggi. Okay, mungkin salah satu kalau pergi pendetailan dan sebagainya, kos perbaikan logistik dan sebagainya, okay? Lori yang hantar jualan dan sebagainya selalu rosak. Okay? Ini juga akan memberi kesan terhadap kos jualan itu sendiri. Okay, tapi kalau di sini dia secara ini adalah secara basic, tapi basic bukanlah secara pendetailan yang sebenar. Okay, tapi jualan bagi dengan jumlah aset. Okay, apabila kurang keuntungan, maka perlu tingkatkan jualan. Okay, bukan setakat kita mempertingkatkan jualan dan mengurang aset. Okay, mungkin aset tersebut merupakan aset yang baik, tapi tingkatkan jualan di samping itu juga mengurangkan kos jualan. Okay, kerana ianya bukan mudah. Okay, kalau kita lihat untuk mengurangkan aset dan sebagainya, kerana apabila kita mengurangkan aset, kita perlu salah satu merujuk kepada susut nilai aset itu sendiri. Okay, setiap aset macam rumah tu ada kata bangunan sebagainya, ialah ada susut nilai tapi tak nampak kerana nilainya bernaik. Tapi kalau macam kenderaan dan sebagainya, aset tu sendiri kena tengok, okay? Adakah kenderaan tersebut lebih baik diperbaiki ataupun dijual? Jangan yang baru-baru kita jual terus, kerana susut nilai yang paling banyak untuk kenderaan adalah semasa awal pembelian. Sebabnya kalau saya nyatakan, untuk kita, kalau kita sebagai individu, okay, kita beli kereta sebagainya, pakai setahun 2 tahun terus jual, itu satu perkara yang bodoh. Kerana
aset pada tahun pertama dan tahun kedua, peratusan susut nilainya adalah tinggi. Sama juga macam lori dan sebagainya. Kalau pakai 2 tahun, kamu syarikat nak jual dan sebagainya. Oh, tidak. Kebanyakan syarikat tidak menjalankan keadaan, tidak menjalankan senario sedemikian, ataupun tidak menjalankan senario demikian kerana mereka mengetahui. Yang ramai tak mengetahui, ikut nafsu sebagainya adalah individu itu sendiri. Okay, kalau syarikat dan sebagainya, mereka akan mempunyai dia punya pengurusan kewangannya adalah lebih baik berbanding dengan individu itu sendiri. Kita individu mungkin pengurusan kewangan kita lebih kepada mengikut hawa nafsu itu sendiri. Okay, dan syarikat sebagainya mereka tidak. Kalau syarikat ikut hawa nafsu, tak lama lah wujud syarikat. Okay, jadi kalau tidak, mereka tidak akan menjual kenderaan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Okay. Kalau kita lihat macam syarikat bas dan sebagainya, bas ekspres, setelah 5-6 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru dia jual. Kenapa? Kerana syarikat bas itu sendiri, biaya pengangkutan lah syarikat bas itu sendiri, pertama susut nilai telah berkurang. Okay, dalam tempoh 5-6 tahun. Dan juga pada umur bas ekspres pakai 5-6 tahun, dia mula mengalami kerosakan yang besar. Kos pengendalian yang amat besar. Jadi masa itulah baru dia jual. Okey, tahun pertama, tahun kedua dia takkan jual kerana kos susut nilai yang amat tinggi. Okey, jadi di sini realitinya pusing hati jumlah aset, jumlah jualan bagi dengan jumlah aset. Okey, jumlah jualan dengan jualannya, jumlah jualan. Okey. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, okey, kalau nak tambah sikit lagi lah, okey. Kalau kita lihat di sini, jualan di sini, jualan tunai dengan jumlah jualan hutang. Okey. Jadi jualan di sini bukan, kalau kita lihat, kita nak tengok pusing ganti, kita tak boleh hanya terus membuat andaian bahawa kurang keuntungan, tingkat jualan, kurangkan aset. Bagaimana kita nak kutip balik hutang juga memainkan peranan. Okey, dalam isu tingkatkan jualan. Okay, kerana kalau kita tak naikkan jualan tu, kita boleh tingkatkan keupayaan kita untuk meningkatkan kecekapan mengutip hutang tu. Kita dapat duit, ya kan? Kita boleh walaupun kita jualan kita tak berapa tinggi, tapi kita cekap untuk mengutip hutang, maka dapat duit cepat, kita boleh labur cepat. Maka di sini kita boleh, macam satu kataan Inggeris, trade off lah, okey. Yang ni kurang, kita dapat cakap ambil duit cepat, kita laburkan dalam pelaburan dan sebagainya. Jadi di sini walaupun kita tak dapat, kalau kita tak mampu lah nak tingkatkan jualan dan sebagainya, kita tengok perkara-perkara atau isu-isu yang berkaitan dengan jualan itu sendiri, supaya kita boleh trade off, atau kata boleh trade off, tak tahu Melayu, saya tak tahu, okay, trade off itu sendiri, supaya kita dapat mengembalikan keseimbangan tersebut. Okey. Jadi seterusnya, okey, kita pergi kepada pusing ganti aset tetap. Jualan bagi dengan jumlah aset tetap. Okey. Tadi jumlah aset. Kita tengok dia punya pendetailan. Okey, mula-mula dia pergi jumlah aset, lepas tu dia pergi jumlah aset tetap saja. Okey, dia nak tengok sebenarnya di manakah permasalahan yang wujud dalam sesebuah syarikat itu sendiri. Okey, dia pergi pendetailan detail dan sebagainya, sehingga kita dapat melihat kepada apakah dia permasalahan akar umbi itu sendiri dalam sesebuah syarikat. Dia turun. Dia pergi lebih teliti ke bawah dan sebagainya. Okey. Jadi kalau dia di sini pusing ganti aset tetap, okey, mengukur keupayaan syarikat menggunakan semua aset tetapnya untuk mendapat jualan. Okey, dia nak tengok apakah masalah tersebut wujud dalam aset tetap ataupun aset yang boleh alih dan sebagainya. Okey. Ataupun kalau kita macam okey, di sini apabila kurang keuntungan, maka perlu tingkatkan jualan dan kurangkan aset tetap. Okey, jadi dia nak tengok apakah ataupun melihat kepada aktiviti dalam
ataupun aktiviti aset tetap dalam menjana jualan itu sendiri. Okey, mengukur wang syarikat menggunakan semua aset tetap ni untuk mendapatkan jualan. Okey, dia melihat kepada melihat kepada produktiviti aset tetap itu sendiri. Okey, macam kilang dan sebagainya. Okey, bagaimanakah kilang itu sendiri boleh menjana jualan. Okey. Ataupun kalau kita lihat macam kalau kita kilang dan sebagainya mungkin tak ada masalah lah. Okey, dia bayar jual. Tapi kalau kita lihat macam restoran dan sebagainya, jumlah aset tetap itu sendiri, adakah aset tetap itu sendiri boleh menjana pelanggan yang tinggi. Tapi kalau macam restoran dan sebagainya, mungkin kedudukan lokasi juga memainkan peranan dalam menyumbang kepada jualan itu sendiri. Jadi kalau kita melihat bahawa tempat jualan itu sendiri, lokasi dan sebagainya tidak baik, maka kita perlu untuk mengubah lokasi kepada lokasi yang lain untuk menjana jualan yang tinggi. Okay. Ataupun kalau kita nak macam kilang dan sebagainya, kalaulah kilang tu, sebab kalau kita lihat kenapa kilang-kilang yang sebenarnya, kilang-kilang yang betul mesra alam sekitar, dia tak ada masalah. Okay, nak letak sama mana pun. Tapi kalau kilang yang tidak mesra alam sekitar, selalunya dia akan beroperasi di kawasan kampung. Okay, kilang yang mungkin menjana banyak asap dan sebagainya, dia operasi di kampung. Dan kalau kawasan di bandar mungkin banyak komplain dan sebagainya, dia beroperasi di kawasan kampung. Walaupun realitinya kerajaan tidak membenarkan senario tersebut. Okey. Jadi dia jauh daripada bandar. Walaupun kalau kita lihat kalau kita kilang dan sebagainya, kalau dia berdekatan dengan bandar, dia akan mengurangkan kos logistik. Okey, kos logistik akan berkurangan. Maka salah satu cara ataupun salah satu perkara yang kalau kadang-kadang kita tak nampak, menyumbang kepada kos sebuah syarikat itu sendiri, kos pengangkutan. Dia nak bawa daripada satu tempat ke satu tempat itu sendiri. Okey. Okey, seterusnya okey. Tak bincang panjang, okey, kita nak habis ini pun berapa lama ya? Okey, saya pun dah berpeluh banyak sikit. Okey. Jadi kita tamatkan saja kita punya online untuk hari inilah. Okey, jadi saya berhenti. Saya takat inilah nisbah aktiviti lah. Okey, habis nisbah aktiviti. Okey, tak silapnya habis nisbah aktiviti lah. Okey, saya ganti nisbah aktiviti lah. Okey, kita akan memula kuliah seterusnya bincangkan tentang nisbah leverage itu sendiri. Okey, jadi bagi mereka yang mungkin tak berapa faham dan sebagainya, sila rujuk kepada nota yang saya telah bagi. Okey, mungkin lepas ni saya akan kontak kamu punya IC kelas, tanya berapa ramaikah yang belum lagi mengambil nota modul ini sendiri. Okey, jadi setakat ini saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.